Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari pada semua. Boleh dengar suara saya? Boleh, Madam. Ya, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Fatin Izul Syazni yang masuk tepat pada masanya. Okey. Baik, saya pada hari ini kita akan cuba selesaikan dan sempurnakan topik 3 ya. Topik 3 ya topik 3. Ya, topik 3 iaitu pemikiran kritis. Jadi minggu hadapan anda akan belajar topik baru pula lah, pemikiran kreatif. Dan lepas tu kita akan melihat kepada beberapa elemen lain yang membantu kepada pemikiran kritis dan kreatif. Jadi untuk topik kritis dan kreatif yang kita belajar pada minggu ini dengan minggu depan tu, maksudnya sekadar awak belajar dari segi konsep, dari segi fungsi, dari segi proses yang berlaku ya. Dan hari ini kita akan teruskan dengan sedikit lagi perbincangan tentang proses yang telah pun awak belajar pada minggu lepas yang anda siapkan tugasannya dan hantar kepada saya. Semalam saya dah sentuh sikit tentang jawapan-jawapan yang anda berikan. Um, untuk memulakan topik kita pada hari ini, okay, insyaAllah saya akan share jap. Okay, memang nampak letih lah kan pukul 12 tengah hari ni, mungkin anda tak makan lagi ke sebab dari tadi kelas ke kan, dari pagi tadi kelas. Okay, tak apa. Dengar kata santai-santai. Okay, yang penting ialah input tu dapat masuk ke minda anda, dapat serap ke jiwa anda. Input tu lah yang pentingnya. Ha, kalau terlampau fokus sangat pun nanti jadi stres, satu pun tak dapat sebenarnya. Okay, jadi yang sebaik-baiknya dengar santai. Nak gunyah gula-gula ke, nak makan nasi ke depan saya ke. Kalau rasa tergamak nak makan nasi tu, makanlah depan tu pun tak apa. Sebab awak duduk depan laptop. Tapi apa sekalipun etika ketika belajar ni ialah kita memberi perhatian. Tu je nak beritahu benda yang wajibnya lah. Yang lain-lain tu nak buat boleh. Saya tak ada masalah sebenarnya nak minum ke. Baik. Untuk topik hari ni sambungannya saya dah hantar nota ini di dalam Google Classroom anda, dan kalau dia ikutkan ia tidaklah banyak sangat perbincangan. Cuba saya nak menekankan di sini dari segi konsep yang awak dah belajar, dari segi definisi yang awak dah belajar oleh beberapa orang scholars, ahli akademik yang memberikan definisi yang pelbagai. Sepatutnya sampai ke hari ini anda telah pun dah dapat tangkap apakah itu pemikiran kritis. Okey. Satu je saya nak cakap. Bila kita berfikir secara kritis, sebenarnya kita membuka minda kita lebih luas. Tidak ada istilah bila saya lebih pandai dan lebih matang berfikir, saya akan lebih meninggi diri, saya akan lebih sombong. Tak ada istilah macam tu ya. Orang selalu kata, oh dia semakin bijak, semakin sombong. Tak ada. Orang yang semakin bijak sebenarnya dia akan semakin merendahkan diri. Itu sebenarnya orang yang kritis. Sebab bagi diri dia, semakin banyak yang dia tahu, semakin banyak yang dia tak tahu. Itu istilah yang saya selalu dengar daripada kebanyakan scholars. Cikgu-cikgu saya pun seumur cakap macam tu. Macam pensyarah-pensyarah saya pun selalu ulang ayat tu. Semakin banyak yang saya tahu, sebenarnya semakin banyak yang saya tak tahu. Sebab kita tahu apa yang kita tahu, tapi kita sebenarnya masih banyak lagi yang kita tahu, kita tak tahu. Jadi bila kita banyak benda yang kita tahu, kita membawa kepada satu pemikiran yang lebih luas. Maksudnya lebih banyak lagi benda yang kita rasa di luar sana. Sebab aku dah tahu banyak ni, dan benda yang kita tahu tu ada benda lagi di hadapannya yang kita rasa kita nak tahu. Okey, saya bagi contoh lah dalam satu kumpulan kelas saya untuk pemikiran kritis ni. Dia macam ni. Awak berfikir kritis, macam awak naik bangunan macam awak naik bangunan. Kalau anda berada di ground floor, okey, tingkat bawah sekali tu, pandangan anda ialah hanya apa yang ada di hadapan anda. Okey, contohnya anda sekarang duduk di sebuah bangunan KLCC. Awak duduk kat KLCC. Pernah pergi KLCC tak? Pernah? Pernah. Okey, insya-Allah boleh faham lah. Okey, kalau awak duduk berdiri dekat ground floor dia, dekat pintu dia depan tu, awak hanya nampak apa yang ada depan KLCC tu. Awak akan nampak jalan raya, awak nampak traffic light, awak nampak macam padang dia tu kalau pergi kat dia punya padang kat park dia tu kan. Okey, anda nampak yang tu je. Tetapi cuba anda naik ke tingkat 88 atas sekali dekat Twin Tower tu. Dan anda cuba pandang keluar, apa yang anda nampak? Anda akan nampak yang benda yang lebih luas daripada apa yang anda nampak di ground floor. Jadi di sini maksudnya, ia serupa dengan pemikiran anda. Kalau pemikiran
pemikiran anda berada di ground floor, di tingkat yang bawah, anda nampak apa yang anda nampak? Orang ajar anda A jawab nampak. Okey, A ayam. Okey, I ikan. B bola. Kita nampak macam tu kan di ground floor. Tapi bila anda naik ke tingkat 88, anda akan nampak A tu bukan ayam je. A tu ada angkasa. Apa lagi? Bukan bahasa Melayu je, bahasa Inggeris pun ada. A tu astronaut. Bahasa A tu, bahasa Rusia pun ada guna A. Bahasa Hindustan pun ada A. Anda nampak lebih banyak bila anda naik tingkat 88. Boleh bayangkan di tingkat 88 anda nampak semua benda kan. Anda nampak landscape yang begitu luas. Adakah sebenarnya sampai situ saja? Kalau anda duduk 88 situ je lah. Tapi dah meluas berbanding dengan anda duduk dekat tingkat ground floor. Cuba naik lagi. Kapal terbang. Apa yang anda dapat daripada atas kapal terbang? Lagi luas. Naik lagi. Roket sampai kepada bulan. Anda nampak bumi keseluruhannya. Jadi di sini menunjukkan dia macam tingkat pemikiran kita. Kalau semakin tinggi kita pergi, sebenarnya semakin meluas pemikiran awak. Tak ada istilah bila awak semakin tinggi awak berfikir, makin sempit pemikiran. Tak ada istilah macam tu. Saya tak pernah jumpa lagi orang yang tinggi pemikirannya semakin sempit. Tak ada. Jika dia semakin sempit, sebenarnya itu bukan pemikiran yang positif. Dia mungkin berfikir dengan cara yang negatif ataupun style pemikiran dia tu salah dari segi proses. Dia tak melalui proses yang awak dah lalui. Awak dah lalui 9 proses tadi tu. Proses yang kita lepaskan, kita belajar minggu lepas, proses-proses tu awak dah lalui 9 proses tu. Alhamdulillah. Sekarang ni kalau awak naik tangga tu, awak naik bangunan KLCC tu, awak dah sampai tingkat 9 lah contohnya, sampai tingkat 9 dah sekarang ni. Naik lagi, pergi tingkat 10, pergi tingkat 11. Awak kata, tak boleh puan, saya gayat. Saya tak nak naik tinggi-tinggi, awak cakap macam tu. Saya takut naik kapal terbang, awak cakap macam tu kan. Jadi sama macam berfikir. Saya takut kalau saya berfikir banyak, nanti saya jadi keliru. Saya jadi kohor serabut, saya jadi kohor pening. Awak pening, awak serabut sebab awak tak memikir. Bukan sebab kerana kita berfikir, maka kita semakin serabut. Tak. Kita kohor serabut sebab kita tak memikir. Kita nampak di ground floor je. Kita nampak apa depan kita. Contohnya bila kita duduk kat ground floor, kita tak tahu bahawa ada cara lain untuk menyelesaikan satu masalah itu dengan lebih luas. Okey? Jadi kita akan kohor serabut sebab kita tak memikir. Cuba kita duduk dan bertenang bila ada masalah, duduk dan bertenang. Dan buka pemikiran anda, naik sampai level 88. Naik atas tu, tengok. Kalau di ground floor anda nampak satu je jalan nak balik ke Putrajaya. Awak nampak satu jalan. Allah, jalan depan ni, dekat depan KLCC ni nampak macam jam awak kata. Sebab awak duduk kat pintu depan tu je. Nampak macam jam nak balik kan Putrajaya contohlah. Tapi cuba awak naik tingkat 88. Anda akan nampak, oh memang depan KLCC ni jam. Ni tepi ni tak jam pun ikut ni boleh tak sampai Putrajaya. Jadi bila pemandangan anda lebih luas, anda akan nampak masalah itu sebenarnya ada jalan penyelesaian yang lain. Itu sebenarnya sikap orang yang berfikir. Jadi kalau kata orang yang bijak-bijak ni sombong dan sebagainya, itu sebenarnya dari segi diri dia lah. Tapi dari segi yang saya nampak, semakin luas pemikiran dia, sebenarnya dia semakin rasa banyak benda yang dia nak kaji. Dia akan bercakap dengan cara meraihkan pandangan dengan lebih senang. Dia akan suka berkawan dengan sesiapa sahaja. Dia tidak akan cepat mematahkan hujah orang dengan membuta tuli. Itu orang-orang yang banyak pemikiran. Sebab bagi dia luas tadi, luas. Kalau tak boleh cara A, ada cara B. Kita A, B, C, D tu sampai Z ada 26 huruf. Maksudnya daripada plan A sampai plan Z ada 26 plan yang kita boleh buat untuk menyelesaikan masalah. Tapi kenapa kita berhenti di plan A saja? Kan? Buat je rancangan A. Rancangan A tak berjaya, awak pun, ya Allah, tak boleh hidup dah macam ni. Kita terus rasa kita tak boleh hidup dah. Sedangkan ada plan B, plan C, plan D, plan E. Dan satu perkara yang saya belajar selama 40 tahun hidup sebagai hamba Allah ni, Tuhan, kalau dia tak bagi kita plan A tu berjaya, Tuhan akan bagi plan B yang lebih baik dari plan A. Saya dah hidup 40 tahun, saya boleh kata ni berdasarkan pengalaman. Ni bukan dari buku tapi pengalaman. Kalau ikutkan, banyak sangat perkara yang saya nak dalam hidup saya untuk plan A, Tuhan tak bagi. Saya sebaik saya kahwin dengan seorang suami yang sangat baik lah. Dia yang banyak bagi saya input bab positif ni. Awak nanti Muslim ini boleh jadi suami yang baik macam suami saya. Betul. Dia yang ajar saya plan
Plan A tak jadi tak apa. Plan B ada, C ada, D ada, sampai Z ada. Tu ayat gitu saya. Ini ayat dia bukan ayat saya. Jadi saya mengajar student saya apa yang sekadar suami saya ajar pada saya. Jadi saya nampak, memang nampak. Okey, contohnya, saya dulu nak beli rumah. Saya pernah pergi dekat Prima lah, okey, projek Prima, PR1MA tu Prima, dekat Lubuk Jong. Saya pergi sana, memang banyak sangat orang pergi dan saya pun naik letih nak buat urusan dia kena pergi kaunter ni kaunter tu. Jadi saya ngepek lah. Payah nak beli rumah gini 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 gini. Kebetulan saya tertinggal IC saya pula dekat rumah saya di Kedai Buluh. Rumah arwah apa tu ayah mertua saya waktu tu kita duduk kat situ. IC saya dekat kampung Kedai Buluh, dekat PCB. Kita orang duduk kat Lubuk Jong. Terpaksa balik pergi PCB, balik mula ke Lubuk Jong untuk buat proses tu. Saya ngepek lah, sebakul ngepek. Tu husband saya pun cakap, tak apalah, Tuhan nak uji, Tuhan nak bagi benda yang lebih baik. Dia kata. Lepas tu saya pun mikir, lepas tu kalau tak berjaya kan, dia kata, betul apa mikir tak berjayanya, kita usaha, kita mikir biar berjaya. Berjaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Kita melaksanakan saja. Dan saya tak dapat prima. Saya tak dapat, memang tak dapat. Tapi lepas itu, memang saya kecewa lah. Tapi itu saya kata, hero saya tu dia mari kecek. Dia bukan ustaz. Suami saya bukan ustaz. Dia bukan alim ulama' sangat pun. Dia seorang gamer. Dia main PS5. Okay. Jadi dia ni, saya tak tahulah mungkin dulu dia pelajar Ma'had ke. Dia dulu pelajar Ma'had lelaki Pasir Pekeh. Pasir Pekeh tu pun Ma'had lelaki Kota Baru. Okay. Jadi dia banyak jugalah input-input dia tu. Dia kata dulu dia dewa sikit. Dia kata, lo ni kurang dewa. Dia kata. Istilah dia lah. Tidak, dia kata saya, waktu saya tak dapat prima tu kecewa lah. Tak lama lepas berapa tahun. Dalam 4-5 tahun. Saya buat pula permohonan kedua nak beli rumah di Kampung Kor. Dekat kat Nilampuri ni. Rumah saya kat Nilampuri je. Dapat dan Tuhan permudahkan. Waktu tu saya tengah pantang anak kelima. Cuti pantang anak kelima beranak. Dalam cuti pantang tu, bayangkan 3 bulan tu, daripada tak ada rumah, saya lepas pantang, saya terus pindah masuk rumah. 3 bulan Tuhan bagi kesenangan pada saya, memberikan sesuatu lebih baik, rumah tu lebih dekat, Nilampuri. Lubuk Jong ni jauh dengan Nilampuri ni. Dan juga proses untuk saya beli rumah ni sementara ya 3 bulan je. Dah lepas saya beranak anak saya. Jadi bila saya fikir balik, kenapa aku nak bisik-bisik benda yang tak jadi, sedangkan Allah dah janjikan benda yang lebih baik untuk kita. Tu saya kata pada awak, kalau awak tak berjaya dalam hidup awak untuk katakanlah awak tak keluar sebagai pelajar anugerah dekan di KIAS, tak apa, jangan risau. Awak bukan seorang yang sangat berjaya sangat pun buat masa ni, jangan risau. InsyaAllah kalau awak percaya dengan ketentuan Tuhan, awak berusaha sedaya upaya, you can become somebody in the future. You never know who you are in the future. Tapi awak boleh membina future awak. Macam Izzul kata, saya nak jadi seorang pereka telefon hologram. Izzul pun membuat tekad macam tu. Okey, berdoa setiap hari. Saya doa setiap hari tau. Selepas saya tak dapat prima tu, saya doa setiap hari nak rumah. Tengok rumah orang, ya Allah berilah aku rumah. Setiap hari saya berdoa kalau saya pergi kerja lah. Sebab rumah saya daripada PCB nak pergi Nilampuri jauh. Dalam 40 minit. Sepanjang jalan saya mikir, ya Allah berilah aku rumah. Berapa tahun Tuhan bagi peluang untuk saya berdoa. Dan Tuhan bagi yang terbaik. Awak doalah. Izzul mulai ni nak jadi pencipta telefon hologram, doa. Lah, tiba-tiba Muhammad Izzul from Malaysia has invented the hologram telephone. Kita pun guna hologram telefon. Wallahualam. Saya ya, kalau awak nak, insya-Allah boleh. Okey, jadi itu pemikiran kritis. Orang kritis ni macam tu, dia tak ada istilahnya plan A. Itu bukan kritis lah. Itu orang yang kata kuku besi. Kuku besi kata A lah, B lah, tak ada. Tapi orang kritis, there's always another way to solve it. Sentiasa ada cara untuk solve. Dan setiap orang ada cara tersendiri untuk menyelesaikannya. Orang kritis terbuka untuk perkara itu. Okey, jadi saya buka satu pandangan pada anda tu. Maksudnya anda faham ya, apa yang saya cuba nak beritahu ni, it's not something yang orang kata benda susah pun, benda senang. Cuma how we deal with it. Okey, kita mulakan macam biasa dengan ayat Al-Quran. Saya ambil daripada surah Al-An'am. Ayat 50. Okey, kalau dia ikutkan, saya suka sangat kepada tafsiran itu yang mengatakan ayat terakhir tu, katakanlah apakah sama orang yang buta dengan yang melihat, maka apakah kamu tidak memikirkannya. Okey, yang ini adalah kalau ikutkan ayatnya panjang lagi, tetapi ayat yang 2 terakhir itu, katakanlah apakah sama orang yang buta dengan yang melihat, maka apakah kamu tidak memikirkannya. Allah sangat-sangat memberi teguran bahawa kalau kita hidup ni janganlah jadi buta mata, buta hati, jangan.
Even kalau belajar dengan saya sekarang kan, anda tengah belajar dengan saya, kalau anda rasa apa yang saya katakan ini salah, anda boleh menegur secara berhikmah. Tak ada masalah. Sebenarnya tak semua orang ni, tak semua cikgu tu, mereka semua cikgu ni mereka bukan maksum pun, mereka bukannya sempurna. Saya bukan sempurna. Lepas tu saya kata saya meraihkan kalau awak nak bagi hujah awak nak berbincang, awak nak bagi sebarang pandangan, saya terima. Sebab saya faham bahawa kalau pelajar boleh nampak kesalahan saya, maksudnya awak belajar dengan keadaan tidak buta. Awak tak buta. Dan itu tuntutan Allah. Apakah sama orang buta dengan yang melihat? Maksud Allah kalau kita belajar dengan buta, kita akan angguk sepanjang masa. Tetapi kalau kita melihat ni maksudnya melihat mata hati lah, dengan fikiran lah, buka fikiran. Anda akan rasa benda yang baik tu anda boleh terima dengan baik. Benda yang buruk tu dia mungkin rasa ragu-ragu, jadi anda bertanya dan bertanya dan bertanya. Itu sifat orang yang berfikir. Okay, jadi dalam hidup kita kena buat macam tu. Okey, baik. Ini sedikit ayat Quran lah yang saya rasa anda lebih bijak dalam menafsirkannya. Ustaz pun mungkin dah pernah sentuh. Saya ambil ayat daripada Carl Jung. Carl Jung, bukan Carl Jung. Sebutan dia Carl Jung. J ni dia sebutan dia, Carl Jung. Carl Jung ni dia adalah seorang psychiatrist, ahli psikiatri. Dia mengatakan thinking is difficult. That's why most people judge. Itu satu kebenaran lah dari segi psikologi. Berfikir ni adalah satu proses. Proses ni macam saya ajar awak kan, kita ada 9 proses. Siapa nak buat proses tu? Itu persoalannya. Jadi bila susah, orang lebih suka menilai daripada berfikir dan membuat penilaian yang lebih baik. Okey, satu masa dululah, saya berkongsi lah dengan anda. Nampak Fatin teringat satu isu dulu. Satu masa dulu Fatin, wanita-wanita berpurdah ni pernah diberikan image yang negatif. Okey, tak kisahlah pihak barat ke, even dalam kalangan orang-orang Muslim sendiri pun, sebenarnya isu berpurdah ini telah menjadi isu satu masa dulu. Orang judge orang-orang berpurdah hanya kerana spekulasi yang dikeluarkan bahawa Islam is terrorist. Okey, dengan peristiwa 7-Eleven 9/11, 7-Eleven tu kedai deh. 9/11 yang melanggar WTC di US dulu. Okey, jadi pada waktu tu Islam telah dilabelkan sebagai teroris. Jadi siapa-siapa yang pakai macam Fatin ni, pergi seluruh dunia, pergi merantau ke, pergi mengembara ke, pergi ke airport, jumpa dengan orang-orang yang menganggap Islam is teroris, you are being judged. Orang macam Fatin akan di-judge. Orang lebih suka menilai sebab dia dengar spekulasi. Dia menjadi bias. Spekulasi dan bias. Jadi walaupun kita berpakaian dengan baik, orang masih lagi bias. Ada kes lagi Fatin, orang berpurdah dikatakan orang pergi viral cerita ni CCTV dekat kedai, pakai berpurdah, pakai jubah hitam tapi mencuri. Dia simpan dia curi barang, dia simpan dalam purdah dia simpan dalam jubah dia yang besar. Jadi kes-kes macam tu memberikan imej yang buruk dan manusia tahu dunia ni ada dalam kalangan manusia yang lebih suka judge than thinking. Dan manusia yang suka judge ni ialah orang yang lebih majoriti daripada orang yang thinking. Kalaulah kita pandang orang yang pakai purdah dan juga berjubah hitam, kita tahu itu menutup aurat. Bagi kita tidak judge. Kita rasa macam kalau nak buat dosa ke apa ke, kalau ia jelas kita tegah. Tapi kalau tak jelas, takkan awal kita nak judge dia. Kita tak tahu pun siapa dia. It's not like we are angels. Kita sendiri pun bukan malaikat. Kan, siapa kita nak judge orang. Jadi, saya suka ayat ni sebab ia kenyataan. Tak ramai orang nak berfikir. Okey, buat masa ni pun kalau saya tanya awak tengah berfikir tak sekarang ni? Mungkin ada Izul kata, saya fikir saya nak jadi, macam Puan cakap tadi lah, saya tengah fikir macam mana nak jadi pencipta telefon hologram. Maksudnya tengah fikir tu Izul tu. Amar tengah fikir apa Amar? Kalau ada yang lapar tengah fikir lepas ni nak makan apa mama masak apa kat dapur Umi masak apa dapur sedap je bau ni. Kita dari tadi kelas tak habis-habis lagi ni kan. Okay, jadi people do not want to think. They rather want to judge. Every single thing they will judge. Jadi apa yang menjadi kesukaran kepada kita di dunia Tuhan ni ialah bila kita berjalan dengan baik, orang still judge. Kita jalan dengan baik dah, pakai purdah macam Fatin, pakai tudung labuh, pakai baju menutup aurat. Still people judge.
Kau study lah bias, spekulasi, provokasi. Sebab benda tu mudah buat. Okay, jadi don't judge. Dalam arti kata lain, hentikan judge. Orang kritis tidak judging. Kita orang yang kritis, kita tidak judge, kita tidak menilai sangat. Kita lebih kepada mengalami proses, kita mencirikan, kita mengelaskan, kita membuat kesimpulan, kita membuat rumusan berdasarkan pemikiran kita, proses tadi tu. Berdasarkan fakta, bukti, hujah, dalil. Itu yang kita follow, orang kritis. Okay, so ini adalah something yang awak boleh fikirkan. Okey, fikir-fikirkan. Jadi hari ni kita akan tengok 5 perkara, tak panjang pun waktu saya ngepek kuat tu. Ngepek awal-awal ni sebab benda ni tak banyak pun kita nak pergi one by one. Okay, first of all, apakah menyusun mengikut keutamaan yang awak letak gambar tangga tu kan? Yang gambar tangga yang cantik itu. Okay, kita susun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Ia berfungsi untuk menonjolkan perkara yang mustahak, menentukan tindakan yang perlu dibuat dahulu. Okay, jadi kuatlah pula bunyinya. Kejap saya mute je. Okay. Jadi untuk menyusun keutamaan, kita keluarkan apa yang penting dahulu untuk kita segerakan. Orang kritis dia macam tu. Okay. Saya ambil contoh. Kita ambil contohlah COVID-19. Kita sangat dekat dengan COVID-19. Kita sekarang pun tengah duduk dalam keadaan di rumah kan. Ama kerja butik ke? Banyak baju kat belakang tu. Manalah tahu buka butik, boleh juga tanya baju kan. Okey. Jadi kita duduk rumah, ceritanya duduk rumah. Duduk rumah saya tahulah. Izul duduk dekat tingkap, Fatin duduk dekat almari, Amma duduk dekat baju, Syazni duduk dalam kereta saat ni nampak. Jadi kita duduk sekarang ni berhadapan dengan PKP. Jadi apa yang kita nampak ialah dalam proses kita duduk dalam PKP ni, kenapa sebenarnya kita duduk dalam PKP? Sebabnya COVID tadi tu. Pihak kerajaan Malaysia memikirkan keutamaan. Dia fikir keutamaan mana yang lebih penting. Bagi kita keluar ikut suka hati ke, menjalani kehidupan seperti biasa ke, ataupun kita buat sesuatu supaya kita boleh menyelamatkan nyawa. Saya rasa anda semua tidak akan membantah kalau saya kata di dalam Islam, tuntutan menyelamatkan nyawa itu lebih penting daripada perkara lain. Maksudnya, kalau awak kena pilih sama ada ekonomi negara atau nyawa rakyat, adakah anda akan pilih ekonomi negara? Pasti anda perlu memilih, sewajibnya memilih nyawa rakyat. Jadi nyawa rakyat hanya boleh diselamatkan kalau kita duduk rumah. Bukan kata goyang kaki, tak. Awak tak goyang kaki. Sebenarnya awak semua ni wira. Kita tak boleh keluar sebagai frontliner. Kita bukan frontliner. Saya sendiri pun bukan frontliner. Saya tabik hormat dengan frontliner. Yang keluar tolong jaga orang yang sakit, tolong orang COVID, tolong jaga SJR kan, Sekatan Jalan Raya, tak balik rumah jumpa suami, doktor-doktor semua duduk letih dengan baju PPE-nya. Kita bukan frontliner. Mereka wira. Kita juga wira. Kita wira sebab kita duduk rumah diam-diam. Kita tak pergi kenduri kahwin orang, kita tak pergi huha-huha makan kat restoran ramai-ramai atau pergi merempit ke kan. Tak ada, kita duduk rumah. Kita wira. Sebab apa? Itu peranan kita. Jadi keutamaan itu ialah kita buat mengikut apa yang pihak kerajaan negeri, kerajaan pusat beritahu kita atau kerajaan Malaysia beritahu, suruh duduk rumah, duduklah rumah. Itu ikut keutamaan. Dari segi orang kritis, dia akan follow. Orang kritis, dia jarang akan buat sesuatu yang melanggar peraturan. Ikutlah peraturan agama atau peraturan semasa. Itu orang kritis. Kalau awak nampak orang tu, dia bijak sekalipun, dia dapat degree PhD, doktor ke profesor ke, tapi kalau dia ikut ajaran sesat ataupun dia tak semayang ataupun dia ikut larangan Allah tu, Allah larang tapi dia buat juga, percayalah orang tu sebenarnya sekadar atas kertas je. Dari segi pembelajaran, ia sebenarnya membina peribadi yang baik dalam kalangan orang yang berilmu. Sebab tu Allah suruh berilmu dan beramal. Ilmu dan amal mari sekali. Ilmu saja awak dapat kertas je lah. Awak nak berapa untuk awak punya PNG? 3.5? 3.5. 4.0 awak nak untuk PNG awak atas kertas. Okay, fine. Kalau awak berusaha atas kertas, dia akan dapat atas kertas. Tapi anda nak dapat tak jiwa yang baik, jiwa yang murni, pemikiran yang lebih baik, pemikiran kritis, pemikiran kreatif. Benda tu tak ada atas kertas. Benda tu akan ada dalam diri anda. Jadi bila anda keluar, anda tak isap dadah. Anda keluar, anda tak akan makan rasuah. Bila anda keluar, anda tak akan menyalahgunakan kuasa anda ketika anda menjadi majikan.
Itu yang kita nak bina dalam kalangan pelajar. Jadi mengikut keutamaan, kalau anda pelajar kritis, anda tidak akan keluar dan melanggar PKP. Situ pegang. Jadi keutamaan sekarang menjaga nyawa. Katakanlah kalau anda keluar, pergi huha-huha, yoya-yoya, pergi sambut birthday member dan sebagainya kan. Balik rumah, bawa COVID. Dalam rumah ada mak, ada ayah, ada adik, ada kucing, pakai kucing pun kena. Kan? Siapa pembawa? Awak pembawanya. Ha. Jadi, erti kata lain, anda tidak mengutamakan nyawa. Bukan kritis lah, belajar kritis dengan saya. Tapi keluar yoya-yoya kat luar kan. Saya pun, saya guna Fanda, apa tu? Food Panda je. Saya guna Grab Food je. Saya panggil apa tu untuk barang-barang dapur pun kadang-kadang saya suruh suami saya seorang je keluar pergi beli barang dapur. Lepas tu beli kat Shopee. Hari ni ada sale Shopee dengan Lazada 7.97 saja je nak beritahu. Okey, jadi kita sebenarnya kita gunalah teknologi yang ada. Kenapa kita nak susah-susahkan diri kita kan? Nak keluar bagailah. Dalam masa yang sama sebenarnya kita bila saya beli dengan Foodpanda, niatlah hati saya nak bantu budak Foodpanda tu. Sekali dia mai hantar 5 ya. Wah, memanglah mahal sikit tapi bagi saya RM5 tu adalah rezeki dia. Dia mungkin kena buang hijau. Dia mungkin ada anak bini yang nak makan kat rumah. Kita mikir gitu, bila kita membantu ekonomi dari segi yang lain sebenarnya kita membantu banyak pihak. Okey. Itu pentingnya nyawa tadi tu. Bila awak jaga nyawa awak jaga nyawa orang lain juga. Okey, jadi keutamaan. Ini orang kritis. Okey. Pertama langkah-langkahnya tentukan matlamat anda. Macam soalan yang saya bagi ke anda tu, apakah penggunaan yang paling banyak kan? Jadi tangga yang tertinggi tu ialah yang paling matlamat yang paling tingginya anda nak beritahu elektrik ni banyak mana yang anda gunakan kat rumah yang paling banyak. Macam Fatin, Syazni kata lampu panda floor kan. Amar kata apa ya Amar kata semalam? TV. Izul apa? Handphone. Okey. Jadi tentukan matlamat anda. Ambil satu item sebagai asas. Asasnya ialah elektrik, penggunaan elektrik. Ambil item yang lain, bandingkan, okey, kemudian letakkan kepada matlamatnya lebih dekat, okey, yang lebih asas, yang lebih tinggi tu ialah yang lebih diperlukan, letak bawah jika tak diperlukan, ulangi langkah satu demi satu. Macam itulah keutamaan dalam hidup kita. Loni, dalam hidup awak, siapa yang awak utamakan? Okey, kalau nak dikatakan, ya betul, sebagai hamba Allah, Allah yang kita utamakan. Jadilah hamba Allah sebaik-baiknya. Okey, kemudian yang ada atas muka bumi ni, okey, mungkin yang iman kita tu, yang rukun iman tu kita confirm dah rukun iman. Once kita pegang Allah tu, kita pegang juga rukun iman yang 6 tu. Itu keutamaan kita. Tapi dalam muka bumi yang masih ada depan mata awak sekarang ni, keutamaan awak ialah ibu bapa anda. Bagaimana anda nak gembirakan hati ibu bapa anda? Bagaimana nak bagi mereka bangga? Okey. Saya kalau cerita pasal mak ayah ni, saya sendiri boleh menangis, tahu tak? Walaupun saya sendiri dah jadi seorang ibu sekarang. Itu keutamaan. Saya sekarang dah ada anak, keutamaan saya anak. Okey, dulu sebelum ada anak, keutamaan saya suami. Sekarang ni anak dulu. Tapi suami saya cakap apa? Abang dulu baru anak-anak. Sebelum saya cakap juga saya pun, okey bang, jadi isteri yang solehah. Okey, utamakan suami dulu. Lepas tu anak-anak. Sebab saya mikir suami saya pandai pakai baju dah, anak saya tak pandai pakai baju lagi. Lepas tu saya mikir saya utamakan anak-anak. Okey, tapi kalau dia kata dia, saya ikut kita utamakan dia. Okey, tapi itulah ceritanya keutamaan apa keutamaan awak sebenarnya? Kalau pada masa ini, anda masih belum nampak keutamaan anda tu, letih tu. Umur dah berapa tahun tapi masih belum nampak keutamaan anda. Tak payah pandang jauh. Keutamaan aku sekarang ialah mak ayah. Member tak apalah, dia pun ada mak ayah dia. Okey. Anak kucing tak apa, anak kucing ni dia pandai makan sendiri. Kita letak makanan kat situ dia makan. Ikan dalam air tak apa, dia berenanglah dalam air. Keutamaan mak ayah. Mak ayah tu yang terletaknya berkat awak. Ini satu pemikiran kritis ni. Bila kita utamakan mak ayah yang pertama dalam diri kita, okey, kita akan nampak bahawa kita akan berusaha untuk dapatkan yang terbaik dalam pencapaian awak. Awak akan jadi anak yang sangat baik. Awak jadi abang yang baik, adik yang baik. Bila awak dah jadi anak yang baik, semua benda tu akan datang secara baik.
secara automatik. Nanti jadi suami akan jadi suami yang baik, insya-Allah. Okay. So itu mengikut keutamaan. Ini jawapan saya, ni peringkat saya. Kalau anda itu ikut anda, ikut pandangan anda. Okay, saya pun sama. Bagi saya tangga hierarki saya lampu panda floor, television, okay, Cerik dengan Sereka duduk satu tempat yang sama lah. Penggunaan dia tu kurang lah. Okay, dan juga radio dan perakam video ni, radio tak guna dah lah ni. Perakam video tu ada kat handset je lah. Saya ambil video anak-anak saya, itu je. Nak ambil video kucing, tak ada kucing. Nak ambil video langit, macam malas nak keluar rumah. Jadi ambil gambar anak je lah. Okay, ni tangga hierarki saya. Anda jawab tu sebenarnya betul. Saya tak ada istilah mana salah ya untuk soalan ni. Semua saya terima. Okay, yang seterusnya ialah menganalisis. Analisis ialah mengolah maklumat dan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa yang mencari makna tersirat. Wow, mencari makna tersirat. Kita ada pemikiran kritis aras rendah, pemikiran kritis aras tinggi. Menganalisis ni ialah kritis aras tinggi untuk pengetahuan anda. Okey? Jadi yang saya bincang dengan awak hari ini ni kebanyakannya ialah kritis aras tinggi. Yang kita bincang hari itu mengelaskan, mencirikan, membeza banding itu kritis aras rendah. Okey, boleh nampak Dari segi soalan pun berbeza kan. Kritis aras rendah saya boleh bagi jawapan dan anda boleh bagi saya boleh bagi soalan dan jawapan anda adalah sangat objektif. Tapi untuk soalan minggu ni yang awak bagi kat saya semalam, yang awak hantar last malam, soalan-soalan itu aras tinggi. Saya kata tidak objektif, dia subjektif. Maksudnya macam Fatin kata dia banyak guna lampu panda floor, Ammar kata banyak guna TV, Izul kata banyak guna handphone. Syazni sama dengan Fatin, banyak guna panda floor. Jadi di situ maksudnya subjektif. Bila dah sampai aras tinggi, kita memandang sesuatu itu dengan lebih luas, bukan lagi objektif. Kenapa yang minggu lepas objektif? Objektif lah. Sebabnya awak kata ciri kucing bermisai. Ciri kucing berekor. Objektif. Dia sangat fakta. Tetapi yang minggu ni 5 soalan saya bagi awak, semua soalan itu ialah soalan subjektif. Ia boleh datang dalam pelbagai perspektif. Analisis ialah tinggi, pemikiran kritis tinggi. Di mana anda cuba memahami konsep dan peristiwa dan mencari makna yang tersirat dan mengenali bahagian, memahami hubung kait antara bahagian dan mengenali prinsip-prinsip yang terlibat serta menggunakan kemahiran yang kompleks bagi ciri-ciri kemahiran berfikir. Okey, langkah penggunaannya, kita menentukan pendapat atau kenyataan. Tolong bezakan fakta, pendapat, kemungkinan, okey, dan juga keyakinan. 3 benda ni. 3 benda berbanding dengan fakta. Fakta sentiasa ada bukti, hujah, dalil. Okey, bukti, hujah, dalil itu fakta. Tapi 3 benda ni, pendapat, keyakinan, apa lagi satu lagi, pendapat, keyakinan dan juga ada satu lagi saya tak ingat. Saya sendiri tak ingat apa saya ayat. Okey, bukan kenyataan. Ada pendapat, keyakinan dengan ada satu lagi. Okey, benda-benda tu kemungkinan. Terima kasih banyak-banyak possibilities kemungkinan. Pendapat, keyakinan dan kemungkinan. 3 benda tu dia tak ada hujah. Benda tu berdasarkan diri sendiri. Okey. Pada pendapat saya, kucing warna hijau kot. Warna biru kot. Tak ada. Benda tu takkan jadi fakta. Itu di pendapat. Pendapat. Fakta mengatakan kucing dia ada warna dia sendiri. Kucing ada bulu. Kucing ada ekor. Kucing ada misai. Kalau saya boleh buktikan kucing tak ada bulu, maka ia bukan lagi pendapat. Saya kata, kucing sepanjang yang saya tahu, ada kucing yang tak ada bulu. Okey, ni buktinya. Nama golongan tak ada bulu Sphinx. INX. Sphinx cat. Memang tak ada bulu. Dia bentuk kucing tapi licin badan dia. Tak ada bulu. Okey, itu bukan lagi pendapat. Itu telah jadi satu fakta. Jadi jangan sentiasa hidup dengan pendapat, keyakinan dan juga kemungkinan. Jangan. Apa yang perlu awak pegang ialah fakta, bukti, dalil. Itu boleh memberikan peneliti. Yang kedua, cari andaian yang tersirat, huraikannya kepada ciri yang lebih terperinci. Apa-apa yang tersirat tu awak rungkaikan.
Kemudian kalau ada pendapat, renung semula. Tak salah mendengar pendapat. Macam saya katakan, pendapat Fatin, Pendafloor. Pendapat Amar, television. Okay. Saya renung dan kita ambil itu sebagai satu benda yang betul pada situasi Fatin. Betul pada situasi Amar. Okey. Buat pernyataan yang terbaiki dengan sokongan fakta. Tapi ada fakta lah. Saya akan tanya Amar. Okey, kalau betul televisyen banyak guna, kenapa? Saya suruh awak letak kenapa kan. Macam Fatin kata banyak guna untuk baju dekat rumah. Untuk apa, baju pula dah Pendafloor tu. Streka apa, tak saya pergi kat Streka. Okey, Pendafloor sebabnya ramai orang rumah ni guna lampu Pendafloor. Fatin cakap. Amar kata ramai suka tengok TV, duduk tengok cerita movie. Tak apa, tengok movie pun sebenarnya banyak membantu minda anda untuk berfikir sebenarnya. Tengoklah movie-movie yang menjana minda. Okey. Jadi ini menganalisis Ini tugasan yang awak hantar pada saya. Saya dah pun baca dalam kebanyakannya. Alhamdulillah awak bagi banyak sangat pandangan tentang isu ini dari segi pandemik, dari segi pengurangan pekerja, pengkurang pembukaan kerja kosong dan juga usia pencen lewat. Saya dah baca, saya akan berikan feedback saya dalam minggu ni lah. Saya hantar balik pada awak. Okey, kemudian mengesan kecondongan. Mengesan kecondongan ini ialah kita kesan pandangan daripada pihak mana atau pandangan mana yang kita nak terima atau kita nak tentang. Okey. Bukan nak memberontak tentang ni maksudnya kita nak macam orang debat lah, orang debat. Kecondongan dia ialah dia di pihak pembangkang atau di pihak kerajaan, orang yang masuk berdebat ni. Kalau dia di pihak kerajaan, hujah dia semuanya di pihak kerajaan. Kalau dia pembangkang, semua hujah dia di pihak pembangkang. Itu kecondongan lah. Kecenderungan, istilah lain untuk kecondongan ialah kecenderungan. Jadi digunakan bila terdapat suatu pernyataan yang mempengaruhi keputusan atau pendapat seseorang, menimbangkan ketepatan sumber maklumat dan mengenal pasti kecondongan. Okay, apa yang boleh anda lakukan ialah pertama kena nyatakan matlamat. Untuk orang berfikir dia sentiasa ada matlamat. Apa matlamat saya nak masak nasi goreng untuk makan, untuk kenyangkan perut. Itu matlamat. Kan orang fikir. Tak ada istilah saja-saja je masak nasi goreng. Tak ada istilah macam tu ya. Jadi hari ini kenapa datang kelas saya? Sebabnya ada tak ada istilah saya saja je nak online dengan madam. Tak ada. Jadi semua benda ada matlamat. Okey, yang kedua, kenal pasti petunjuk kecondongan. Kenyataan mana yang berbentuk emosi atau bermuslihat. Okey. Untuk kecondongan ni, saya boleh kata dia macam ni. Awak ni umur berapa tahun semua? Berapa tahun? 19 madam. Muda rumaja lagi 19 tahun. Bagus. InsyaAllah panjang umur. InsyaAllah. Okey. Umur 19 tahun tak boleh mengundi lagi lah. Dulu ada anak-anak muda cuba menentang dan cuba nak tukar umur mengundi biar 18 tahun. Tapi sampai hari ini masih belum ada jawapan lagi Okay, contohnya awak nak mengundi esok hari. Ini pandangan saya lah secara peribadi dan sebagai seorang pemikir. Awak dah belajar kelas berfikir. Awak nanti akan mengalami proses ni. Proses mengesan kecondongan bila awak nak mengundi. Kritis, dia tidak akan muncul dengan bias. Bila awak nak pergi mengundi, awak tak bias. Awak tak akan kata dalam hati saya dah ada orang dan saya nak undi. Saya nak undi orang. Saya bukan nak undi pihak mana. Okey, pertama, awak tanya. Awak akan kata kebanyakan yang mengundi akan undi orang. Yang kedua ialah kita pegang kepada warna politik tu. Daripada dulu sampai sekarang saya percaya dengan dia, saya tak nak terima yang lain. Orang kritis tak, dia tak pegang benda tu. Dia tak bias. Dia akan pergi. Macam saya pun saya akan buka TV waktu musim pilihan raya lah seronok. Kita seronok dengar orang cakap, orang sembang. Kan? Yang warna ni dia sembang warna dia. Yang warna ni dia sembang warna dia. Yang warna ni dia sembang warna dia. Kita senyap je dengar. Oh sedap juga dengar semua warna bercakap. Sebab kita nak buat kritis ni, kita nak kesan kecondongan. Kita nak tahu yang mana kita nak terima. Kita nak tahu yang mana satu muslihat. Yang mana satu emosi. Yang mana satu yang bersifat mempengaruhi awak. Yang mana satu mampu memukau awak. Okay, kita tengok persembahan dia, kita tengok penyampaian dia, yang mana berat sebelah, yang mana jenis orang kata bahan member, yang mana jenis kecam, yang mana bagi fakta, yang mana bagi kenyataan, yang mana bagi pendapat. InsyaAllah awak akan alami tu nanti. Dan pada waktu tu, saya cuma berharap jangan biar bias tu menguasai awak daripada awal. Orang kritis, okey tak apalah. Mungkin awak kenal orang-orang
tertentu tu yang rapat dengan anda yang dah ada warna. Tak apa, pergi je dengar dia cakap apa dan sebagainya. Apa sekalipun kuasa untuk pangkah terletak di tangan anda. Jadi orang kritis pada waktu pilihan raya tu dia kuat guna kecondongan ni. Kecondongan. Jadi katakanlah kalau anda sendiri menjadi hakim. Hakim sendiri pun mengesan kecondongan hakim. Dia ada dua pihak. Pihak pendakwa raya, pihak peguam bela. Okey, pesalah ni menggunakan peguam bela. Dia didapati kesalahan dia membunuh orang contohnya. Jadi peguam bela kata, anak guam saya tak bunuh orang. Dia terpaksa melepaskan tembakan untuk menyelamatkan diri daripada diserang oleh pihak mangsa. Okey, mangsa tu mangsa yang kena bunuh lah. Jadi pihak pendakwa raya kata, bila masa pula mangsa itu pergi orang kata istilah dia menyerang. Bila masa pula mangsa menyerang. Bagaimana mangsa menyerang sehingga anda menembak mangsa pada ketika itu? Jadi judge hodok tengah ni, dia akan kesan kecondongan tu. Siapa yang bermuslihat antara dua ni? Siapa yang berjaya mempengaruhi dengan fakta, dengan bukti, dengan hujah? Okey, payah jadi judge, bukan senang. Orang kata di antara pekerjaan yang sebelah kaki dia confirm masuk neraka ni, orang kata judge. Sebab kalau dia salah letak hukum tu, orang yang baik boleh dihukum menjadi orang jahat. Jadi sebenarnya tugas seorang judge ni sangat besar. Orang katalah salah satu kerja sebelah kaki tu confirm dah nak masuk neraka sebabnya kalau dia bunuh orang yang, kalau dia hukum orang yang tak bersalah sebagai orang yang bersalah, anak-anak orang tu jadi yatim piatu, tidak terjaga dan sebagainya, maka dia menerima. Dia sepanjang hidup dia akan berdosa. Mereka dia pergi minta maaf dengan anak-anak, maaf lah dulu saya, itu kerja dia dengan Tuhan lah, antara dia dengan Tuhan. Tapi itulah, nak jadi judge boleh, tapi kesan kecondongan dengan bijaksana. Itu istilah contoh yang saya boleh bagilah untuk kecondongan. Okay, yang ini yang awak buat daripada iklan ni, anda bagi saya jadual. Cuma saya sikit je ni yang jawapan sebenar. Yang sikitnya ialah saya minta matlamat iklan, kelebihan bahan yang diiklankan, ayat-ayat yang mampu mengaruhi pembaca kan. Awak bagi kat saya 3 benda ni. Tapi kalau dia ikutkan jawapan sebenar dia lebih banyak lagi. Cuma saya bagi sikit je kat awak. Itu pun anda jawab tu ada yang saya nampak tak menyeluruh. Ada yang jawapan yang tidak menyeluruh lah. Okey? Tak apa. Yang seterusnya dipanggil menilai. Menilai. Menilai ni bukan judging Awak bukan judge membuta tuli. Menilai dengan cara membuat pertimbangan dari segi kebaikan dan keburukan. Bukti, dalil dan sah. Kita tidak judge orang. Kita menilai dengan cara pilih sesuatu, terima atau tolak suatu idea. Itu istilah menilai yang sebenarnya. Tapi istilah kita menilai ialah judging. Kita judge. Orang ni keluar penjara, confirm orang jahat. Kita judge. Kan? Bekas banduan, confirm. Bukan orang baik. Kita judge. Tapi cuba kita nilai. Bagaimana dia selepas dia keluar. Awak tahu tak apa yang mereka buat di penjara? Di penjara mereka lebih banyak masa untuk beribadat kepada Tuhan. Even kalau dia nak bertaubat, dalam penjara dia banyak masa untuk duduk atas tikar sembahyang. Untuk bertaubat kepada Tuhan itu lebih banyak masa dia bersama dengan Tuhan. Berbanding kita duduk rumah tengok TV, main PS5, tengok phone, tengok Netflix dan sebagainya. Bila dia keluar, Alhamdulillah kalau mereka berjaya menjadi orang yang lebih baik. Tapi amat dikesali kalau dia tak mampu keluar sebagai orang yang lebih baik. Jadi kita judge. Sedangkan kita tak tahu mereka mungkin lebih baik dari kita. Kan? Okey, langkah penggunaan, perhatikan idea atau pilihan, senaraikan ciri positif, senaraikan ciri negatif, beri kewajaran. Wajar, dia guna istilah wajar. Untuk orang yang menilai, kewajaran itu sangat-sangat penting. Wajar. Bantuan kita nampak dia ni keluar daripada penjara sebabnya didakwa jatuhkan hukuman sebab orang kata keganasan rumah tangga. Contohlah keganasan rumah tangga. Okey. Adakah wajar untuk kita melabelkan dia sampai ke mati dia keluar tu tetap jahat macam tu? Wajar atau tidak? Setiap manusia itu ketika dia mengalami sesuatu pengalaman sebenarnya dia belajar. Dia belajar. Mungkin kali pertama mungkin dia tampar isteri dia dengan keadaan dia. Kita tak tahu pada waktu tu apa masalah dia. Ataupun dia terbunuh ke dan sebagainya. Ada istilah tidak sengaja. Disebabkan oleh emosi dan sebagainya.
Tadi bila dia keluar, dia menjadi orang yang lebih baik. Jadi wajarkah kita menilai dia dengan cara yang negatif? Itu anda fikir sendiri, okey? Saya tak kata semua ya. Saya tak kata semua banduan yang keluar tu akan lebih jahat atau lebih baik. Kita kena menilai dengan lebih baik. Yang penting kita. Okey? Dan saya minta pada anda untuk buat pertimbangan kewajarannya lah. Nak atau tidak terima bahasa Inggeris ni. Okey? Jadi kalau terima tu ada kewajarannya. Kalau tak terima pun ada kewajarannya. Saya kalau awak tolak sebenarnya, awak kena bagi 3 sebab yang sangat 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 kukuh untuk menolak. Sebab secara wajarnya, kelas ini memang baik. Secara kewajarannya. Tapi kalau anda bagi 3 sebab yang sangat rasional dan sangat relevan, saya thumbs up lah kalau awak nak tolak. Okey, tapi saya 4 ni saya tak sempat baca lagi, saya akan sempat saya baca nantilah. Okey, sikit lagi sebelum kita berakhir. Last kali ialah membuat kesimpulan. Buat kesimpulan ni kita buat pernyataan sepatutnya berdasarkan hipotesis ataupun berdasarkan penyiasatan. Okey, kita buat keputusan menerangkan sesuatu, meramal ataupun menyokong pernyataan. Tengok langkah dia sangat-sangat-sangat mendalam, sangat-sangat sistematik. Kumpulkan maklumat. Susun maklumat dalam logik, analisis maklumat, okey, buat pernyataan kesimpulan dengan sokongan bukti yang ada. Bila kita buat kesimpulan, last kali, sepatutnya benda tu telah disokong oleh banyak bukti. Bukannya bila kita buat kesimpulan, hanya nampak hanya satu sahaja perkara. Okey, awak tengok orang keluar penjara, okey, kesimpulannya jahat. Itu saja kesimpulan kita boleh buat. Kita boleh berhati-hati, betul. Saya setuju jika dikatakan kita berhati-hati. Takut dia mengulangi perkara yang sama. Tapi berhati-hati bukan cara kita judge them. By one perspektif yang bila tengok terus judge, tak ya. Jadi buat kesimpulan ni biar ada bukti ya. Okey, yang ini anda buat dan anda dah buat kesimpulan dalam kelas. Awak dah hantar pada saya. Alhamdulillah, nanti kita akan semak. Saya akan semak lah. Okey, tamat dah topik 3. Topik 3 tamat. Habis dah. Kalau ikutkan tu, awak semua ni kalau ada sijil, dah dapat sijil pemikiran kritis dah awak ni. Mai mana sijil saya pun tak tahu. Okey, tak ada sijil. Yang pentingnya diri awak. Saya kata benda tak guna pun atas kertas. Saya bagi awak CJ, boleh je saya nak buat CJ untuk awak. CJ Fatin Najwa mendapat keputusan cemerlang dalam topik pemikiran kritis. Maka dia seorang yang kritis. Saya boleh je tulis atas kertas. Tapi adakah Fatin betul-betul seorang yang kritis? Adakah Fatin telah berubah menjadi seorang yang lebih kritis daripada semalam? Anda kena jawab sendiri. Kalau anda kata, ya, saya rasa saya lebih kritis. Sebab saya dah nampak dunia ni daripada tingkat 88. Saya dah mula nampak benda tu daripada tingkat 88. Saya nampak benda tu lebih luas dah, Puan. Saya tak nampak dah daripada ground floor. Dan lepas daripada ni pun saya tak nak nampak dah sesuatu masalah itu daripada ground floor. Saya nak tengok sampai tingkat 88. Kalau saya boleh tinggi naik lagi, naik tinggi lagi, saya nak naik lagi tinggi, Puan. Kalau awak boleh jawab macam tu, maksudnya dah dapat dah diri awak tu kritis tu. Kalau kata, Puan, saya nak sijil lah, sijil kritis ni. Tak ada masalah, saya buat bagi kat awak. Tapi apa guna benda atas kertas? Sama macam degree awak. Degree tu sebenarnya kalau ikutkan, memang ia berguna, yes. Macam saya dah beritahu awak sebelum ni. Dia berguna untuk awak hadiahkan kepada orang yang awak sayang. Kepada mak awak, ayah awak. Ini bukti usaha saya sebagai pelajar diploma pengajian Islam. Abah, Umi, awak cakap macam tu. Tapi, katakanlah kalau awak berjaya situ je. Lepas daripada tu awak tak nak berusaha. Okey? Awak pergi jadi orang jahat ke, okey, buat kerja jahat ke, tak jadi orang yang baik ke. Apa guna degree yang ada dalam tangan tu? Adakah mak ayah awak akan bangga dengan degree yang ada? Mungkin mereka kecewa dengan degree yang ada, mungkin pergi bakar pula degree tu. Apa ada degree tinggi-tinggi pun kerja tak ada, buat perangai pula, buat malukan pula. Kan? Jadi orang kata everything is not on paper and you are not being orang kata be assessed atau dinilai oleh siapa-siapa saja melalui atas kertas lah. Orang yang nilai awak atas kertas, orang tu juga orang jadi atas kertas. Tapi orang yang menilai awak dari segi diri awak, macam awak pergi jumpa majikan, awak nak kerja, dia nilai awak, okey Izul, okey nampak baik, datang pun nampak kemas, okey misai pun nampak kemas di atas tu, okey rambut pun tak panjang, boleh senyum pun nampak baik je. Boleh, kita bagi Izul kerja dekat Majlis Agama Islam ni, kita bagi jadi ustaz.
Okey, tengok amal pula. Oh, Smart ni boleh jadi model ni. Okey, kita bagi dia jadi model lah lepas ni. Model baju-baju baju-baju apa? Baju-baju Melayu. Baju-baju Melayu jenama Nialofa ke kan. Jadi kita tengok awak pembawaan diri awak tu lebih banyak berbanding dengan atas kertas. Okey. Jadi awak fikir-fikirkan masa depan awak bukan di tangan saya. Masa depan awak pun bukan di tangan ibu bapa awak. Masa depan awak di tangan awak sepenuhnya. Ibu bapa awak mungkin boleh merancang. Mungkin boleh kata Fatin lepas ni Umi nak tengok Fatin jadi ustazah. Fatin pun cakap insya-Allah Umi, insya-Allah. Tapi apa sekalipun itu harapan dan doa Umi awak. Insya-Allah dapat jadi ustazah. Tapi kalau awak tidak menjadi ustazah pun insya-Allah ia adalah sesuatu yang baik untuk awak hadiahkan pada Umi awak. Jadilah siapa saja yang baik. Okey? Macam saya dulu saya jadi apa ya? Saya nak jadi kecil dulu saya nak jadi cikgu. Memang saya nak jadi cikgu. Okey. Tapi alhamdulillah tu saya kata perancangan Allah ni kita nak jadi cikgu ni perancangan A tau. Tapi Tuhan angkat lagi saya menjadi pensyarah, bukan cikgu saja. Tapi menjadi pensyarah yang lebih sesuai dengan saya sebab saya tak boleh jadi cikgu. Saya dengan budak-budak saya garang. Memang garang. Saya pernah jadi cikgu ganti di sekolah rendah. Yang anak saya. Macam mana kat rumah? Mesti anak saya kata, ibu garang. Kita orang tak berani dengan ibu. Okay? Memang sebab saya garang dengan budak-budak. Tapi bila pensyarah ni lain. Saya tak mengajar awak. Kat pensyarah ni saya lebih banyak berkongsi pengalaman. Saya lebih banyak memberikan guide kepada awak. Okay? Pemikiran yang lebih tinggi. Ini saya suka buat. Okay? Sebab tu Tuhan bagi yang lebih baik. Tuhan akan bagi awak berdasarkan apa yang terbaik untuk awak. Awak percaya macam tu saja. Okay? Jadi kalau esok-esok hari nak berjaya, tolong pastikan matlamat hidup anda who you want to be in the future. And the future starts now. Future tu start daripada hari ni. Usahalah untuk future awak. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada. Dah lapar ni Puan cepatlah. Okey. Saya pun akan tinggalkan awak hari ni dengan lafaz yang biasa saya lafazkan. Sesungguhnya yang baik pada Allah SWT. Yang kurang tu daripada kelemahan saya. Kita sama-sama belajar dan memperbaiki diri kita sendiri. Jaga diri baik-baik. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Madam. Ustaz. Terima kasih, Madam. Sama. Okey, sama.